Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 8 Disember 2021 bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Fokus berita malam. Sempena sambutan ke-60 tahun Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak (SPANS), Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk memperuntukkan pejabat baharu SPANS bertempat di bangunan Hikmah Exchange yang dijangka siap pada suku ketiga tahun hadapan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah membuat pengumuman tersebut semasa berucap dalam majlis sambutan Jubli Intan sempena Majlis Pelancaran Sambutan ke-60 tahun SPANS di Dewan Undangan Negeri Petrajaya pada Rabu. Sempena dengan sambutan ini, saya dengan rasa bangga ingin mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri telah bersetuju memperuntukkan pejabat baru SPAN di tingkat 16 dan 17 bangunan Hikmah Exchange yang dijangka siap pada suku ketiga tahun hadapan. Menurut Ketua Menteri, penjawat awam merupakan jentera utama dalam menggerakkan pentadbiran kerajaan negeri. Oleh itu, beliau berharap agar penjawat awam di negeri ini dapat menjadi sebuah pasukan yang dapat merealisasikan visi mentransformasikan Sarawak menjadi sebuah ekonomi digital dan berupaya mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Saya amat berharap agar penjawat awam negeri ini dapat menjadi pasokan yang berkesan untuk merealisasikan visi mentransformasikan Sarawak menjadi sebuah ekonomi digital dan berupaya mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Justru ahli Suruhanjaya yang dilantik kebanyakannya daripada bekas ketua-ketua jabatan sama ada daripada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan dan pengalaman luas dalam bidang masing-masing amatlah penting dalam merealisasikan visi tersebut. Pada majlis sama, Ketua Menteri turut merasmikan pelancaran dua buah buku terbitan SPANS iaitu buku Menjunjung Amanah dan Tanggungjawab dan buku Coffee Table. Hadir sama Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Luar Bandar Datuk Iqbal Joyik, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan Datuk Dr. Sabariah Putit, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak Datuk Abdul Ghafur Sharif, Timbalan-timbalan pengerusi dan div-div kenamaan yang lain. Terdahulu ketika berucap, Datuk Abdul Ghafur berkata, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak SPANS, institusi yang dibentuk oleh Perlembagaan Negeri Sarawak, telah berjaya menjangkau usia 60 tahun dalam perkhidmatannya. Jelas beliau, pencapaian tersebut dapat dicapai menerusi sebuah kerajaan yang stabil, fleksibel dan prihatin yang peka dengan kemajuan institusi pentadbiran awam. Dan di bawah pentadbiran YEB Datuk Petinggi Abang Zohari, saya boleh katakan di sinilah bahawa tidak sekalipun beliau campur tangan atau mempengaruhi apa-apa keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya. Hakikat ini mencerminkan nilai integriti yang tinggi beliau dan kepimpinan berkaliber. Jadi nilai murni sedemikian juga diamalkan oleh barisan pemimpin di bawah pentadbiran beliau. Datuk Abdul Ghafur menambah, SPANS mengurat langkah memperbaiki proses kerja, menambah baik prosedur sedia ada dan mengemaskini polisi selaras dengan keadaan semasa. Dan kesemua perubahan yang diambil menggunakan teknologi maklumat yang melahirkan sistem e-recruitment, e-scholarship dan pengurusan data secara dalaman ataupun in-house. Kini, ahli-ahli Suruhanjaya menggunakan laptop untuk proses temu duga. SPANS juga membuat lawatan penanda arasan di Sabah, di Semenanjung Malaysia dan Singapura bagi mempelajari ilmu dan kaedah yang boleh diaplikasi demi memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Tambahnya, beliau percaya dengan daya kepimpinan mantap Ketua Menteri Sarawak, SPANS akan lebih dinamik dan seterusnya dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawab dengan lancar.
Laporan seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan melaksanakan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM berkuat kuasa 7 hingga 31 Disember 2021. Pengarah KPDN HEP Sarawak Datuk Stanley Tan dalam kenyataan medianya pada Selasa berkata, skim tersebut sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan pada masa ini di samping memastikan keberadaan bekalan di pasaran. Skim ini akan melibatkan kawalan harga ke atas item-item tertentu seperti ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayur-sayuran seperti tertera. Dalam pada itu, Datuk Stanley memaklumkan KPDN HEP telah mengadakan lawatan ke Farley Mall Kuching dan mendapati kesemua barang kawalan dijual tidak melebihi harga kawalan. Beliau juga mengingatkan peniaga untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan-alasan yang munasabah dengan niat untuk mengaut keuntungan yang berlebihan. Katanya KPDN HEP boleh bertindak di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 melalui peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah 2018 yang mula dikuatkuasakan pada 6 Jun 2018. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan penalti seperti berikut. Ujarnya lagi, seramai 176 orang pegawai penguatkuasa dan 101 orang pegawai pemantau harga KPDN HEP Negeri Sarawak akan berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai membeli belah seperti Pasar Awam, Pasar Tani dan Pasar Raya untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan. Sebarang aduan boleh disalurkan melalui talian hotline Kementerian, portal e-aduan KPDN HEP atau di talian WhatsApp seperti tertera. Perkembangan seterusnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS mempunyai kepimpinan yang begitu utuh untuk terus memerintah Sarawak dan mencari sumber kewangan. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, selain itu GPS juga mempunyai hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan. Sehubungan itu, beliau mahu pengundi di luar mesti melihat perkara ini demi masa depan cemerlang pada masa akan datang. Kita tahu kerajaan GPS adalah kerajaan yang terbaik. Sebab kerajaan GPS dah lama memerintah negeri dan telah pun membuktikan keupayaan mereka. Kita punya bajet dari masa ke semasa meningkat. Dalam tempoh 3 tahun yang lepas ini, bajetnya 2 angka, lebih daripada 10 bilion. Bukan mudah itu. Berbanding dengan negeri-negeri lain, di Malaysia ada yang cuma kurang daripada 1 bilion. Di Sarawak kita ada 10 bilion setiap tahun. Sebab kita mempunyai kepimpinan yang begitu utuh untuk memerintah negeri ini, mencari sumber kewangan, dan juga kita mempunyai hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian dalam satu sesi bual bicara yang dimuat naik dalam laman sosial Facebook pada Isnin. Dalam pada itu, beliau menyeru pengundi di situ untuk terus memberikan kepercayaan kepadanya bagi memastikan Limbang tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Dan saya yakin pengundi di Dun Bukit Kota ini, seperti dahulunya, merupakan pengundi yang matang. Mereka boleh menilai. Saya tidak segan silu bahawa saya telah pun berusaha dengan sebaik mungkin. Track record saya jelas, dan kita yakin rakyat dan pengundi dapat menilai dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman juga menyeru pihak lawan yang sama-sama bertanding untuk bersaing secara sihat dan tidak memainkan isu peribadi dan perkauman yang boleh meregangkan perpaduan yang sudah lama dibina dan utuh di kawasan ini. Saya sendiri akan berkempen seperti biasa. Seperti periode yang lepas, saya memang tidak menyerang secara pribadi. Saya mengutarakan
perancangan-perancangan saya dan terpulang kepada pengundi untuk menilai segalanya. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada, jaga penjarakan di tempat awam dan elak tempat sesak. Salam UKAS. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun, ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak. Kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.